Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita mendengar nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana daripada sebuah kitab yang telah diterjemahkan daripada kitab karya Muhammad Ali Qutub yang bertajuk 50 nasihat Rasulullah untuk kaum muda, muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi muda yang dimaksudkan oleh pengarang kitab kita ini adalah seseorang yang memiliki perasaan dan kesedaran bahawa mereka mempunyai kepentingan, mereka mempunyai langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi membina masyarakat Islam yang sesuai sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan-golongan muda adalah merupakan aset yang sangat berharga. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan kepada generasi muda, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi yang berbunyi, "Ana waliyun man la maula lahu." Aku adalah merupakan wali bagi orang yang tidak mempunyai maula. Dan Nabi SAW juga menyebutkan bahawa aku dan pemelihara anak yatim bagaikan kedua tangan ini sambil menunjukkan dua tangan baginda yang mulia, iaitu jari telunjuk dan juga jari tengah. Maka berdasarkan hadis itu, Nabi SAW tunjukkan bahawa Nabi dengan orang yang memelihara generasi muda ini mempunyai tanggungjawab dan hubungan yang sangat erat. Oleh sebab itu, kita lihat bahawa kemajuan sesuatu masyarakat itu bergantung kepada kebolehan dan kemampuan anak-anak muda mereka pada masa akan datang. Kalau kita nak melihat negara kita pada hari ini, pada masa akan datang, kita boleh lihat daripada perilaku dan sikap serta tingkah laku generasi muda mereka. Kalau generasi muda mereka hebat pada hari ini, artinya negara mereka akan hebat pada masa akan datang. Akan tetapi sekiranya anak muda pada hari ini berada di dalam keadaan yang rosak, terpengaruh dengan hiburan semata-mata, maka begitulah keadaan pimpinan negara pada masa akan datang. Maka apabila kita melihat kepada peristiwa sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapati bahawa generasi muda inilah yang mendominasi dan mempertahankan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dibandingkan dengan generasi-generasi yang lebih tua. Maka daripada pemuda yang muda inilah, mereka lah yang mula-mula menerima ajaran Islam. Sedangkan kebanyakan di kalangan generasi tua yang mempunyai pangkat dan kedudukan tidak berani mendekati Nabi SAW. Maka oleh sebab itu Nabi tunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah titik beratkan dakwah kepada generasi muda ini terlebih dahulu, dan kita tidak perlu bergantung kepada teori-teori moden yang lain, teori-teori yang digariskan oleh orang-orang barat dan sebagainya, yang mana ada di kalangan teori-teori yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh daripada Yunani dan sebagainya, menyebutkan bahawa mereka hanya mementingkan pembentukan jasmani, sedangkan yang mereka tidak menitik beratkan pendidikan yang bersifat rohani dan sebagainya. Maka mudah-mudahan perbincangan kitab kita ini ada 50 hadis nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada golongan muda. Mudah-mudahan kita akan diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat
hadis ini daripada masa ke semasa, insya-Allah. Hadis yang pertama, riwayat daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Wa innal alim yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Hatta al-haytanu fil ma'. Wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yurasu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma, faman akhazahu akhadha bihazzin wafir." Atau kama qala. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, yakni perjalanan dalam kehidupan, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan perjalanannya menuju ke syurga. Malaikat akan menaungi dia dan sayapnya kerana ridha terhadap hal yang dia lakukan. Seluruh penduduk langit dan bumi akan memohonkan keampunan bagi mereka yang memiliki ilmu pengetahuan. Demikian juga ikan di air. Keutamaan seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan atas seorang ahli ibadah bagaikan bulan dengan sekumpulan bintang. Ketahuilah bahawa ulama adalah ahli waris para nabi. Maka nabi tidaklah mewariskan dinar maupun dirham, melainkan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, yakni mengambil ilmu, dia telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Riwayat daripada Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Baihaqi dan juga Ibnu Hibban, di dalam kitab sahih masing-masing. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Bacalah. Di dalam surah Al-Alaq ayat yang pertama. Maka ini merupakan wahyu yang pertama yang mengajarkan kepada kita tentang persoalan bagaimana untuk mencari ilmu. Tidak dapat tidak dengan melalui pembacaan, dengan ilmu pengetahuan, dengan pendidikan dan sebagainya. Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah segala ilmu yang dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan seorang manusia daripada sudut agamanya dan juga dunianya. Dan ilmu itu boleh membawa seseorang itu kepada menuju kepada usaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan disebutkan bahawa barang siapa yang mengenali dirinya, hakikat dirinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, maka sesungguhnya dia mengenali siapa Tuhannya. Apabila kita melihat betapa lemahnya diri kita, maka kita dapat lihat kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang diperolehi, misalnya ilmu pertanian dan sebagainya, apa-apa yang diperolehi oleh petani itu daripada masa ke semasa, berdasarkan pengetahuan yang diwarisi dan sebagainya, maka kesemua ini ilmu ini adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaedah manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak dapat tidak dengan mereka menuntut ilmu. Maka barang siapa yang melalui satu jalan dalam perjalanan hidupnya, dalam perjalanan itu dia menuntut ilmu, maka dengan ilmu yang diperolehinya itu akan memudahkannya beriman kepada Allah, melakukan amalan taat yang menjauhi segala yang tidak dibenarkan oleh Allah. Maka akhirnya mudah-mudahan yang kesudahan hidupnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa khuffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh amal perbuatan yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Kerana manusia ini, insan ini, nafsunya selalu mengajak-ngajak kepada perkara yang tidak baik. Innan nafsa la ammaratun bisu. Maka mudah-mudahan kita berusaha melihat, mengkaji daripada hadis, daripada Al-Quran, daripada kitab-kitab para alim ulama dan sebagainya, kepada
kepada usaha untuk kita memperbaiki amalan kita, memperbaiki hati kita, memperkuatkan iman kita, menambahkan ilmu supaya segala amalan kita selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, orang yang menuntut ilmu ini sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apa yang ada di langit dan bumi, segala makhluk Allah akan memohon keampunan bagi orang yang berilmu, sehingga kan makhluk-makhluk yang ada di dalam laut dan sebagainya, termasuk ikan-ikan juga akan mendoakan kita, yakni penuntut ilmu. Ya, beruntung tuan-tuan. Kenapa? Karena makhluk-makhluk Allah itu tidak berdosa. Kalau sekiranya mereka yang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya, ya, memberkati kita, mengampunkan dosa kita. Maka demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajar kepada kita bahawa ilmu yang diturunkan, yang diwarisi daripada Nabi oleh sahabat, kemudian oleh para alim ulama sampai kepada alim ulama yang ada di kalangan kita pada hari ini, maka mudah-mudahan akan menjadi, ya, satu peluang kepada kita, satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, kerana, ya, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka akan menempuh perjalanan yang susah dan akan menghadapi azab yang berat di akhirat kelak. Maka oleh sebab itu, tidak kita pada hari ini memahami, ya, bahawa di dalam kehidupan kita ni kita tak boleh lari daripada proses menuntut ilmu. Ya, kepada yang masih muda mungkin berkesempatan untuk menuntut ilmu secara formal. Manakala bagi yang telah bekerja, beranak pinak dan sebagainya, telah meningkat usianya, mungkin mereka tidak dapat mengikuti pengajian bersistem sebagaimana yang ada di sekolah, di pondok dan sebagainya, di universiti. Maka mereka boleh menggunakan peluang untuk mereka hadir dalam halaqat-halaqat ilmu, dalam kuliah-kuliah tazkirah, ya, di masjid dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati segala usaha mereka. Ya, kerana sesungguhnya apabila seorang itu dirahmati oleh Allah, dia menjalani kehidupannya dengan menuntut ilmu, maka ilmu itulah yang disebut al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, ia akan memandu mereka supaya mereka dapat menjalani kehidupan sebagai hamba Allah yang bertakwa dan beramal dengan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Maka wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.